Bismillahirrahmanirrahim. Sementara menunggu, sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini, malam ke-27 Ramadan yang berbetulan dengan malam Jumaat. Sebagian ulama mengatakan malam tersebut insya-Allah min Lailatul Qadr. Insya-Allah malam ini Lailatul Qadar insya-Allah. Jadi kita baca walaupun agak lewat dengan niat untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi boleh share dulu supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada video ni, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita baca. Suara jelas tak? Tak, tolong respon sikit. Nah, naqra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi petang tadi kita baca sunat-sunat Jumaat. Kemudian sunat-sunat yang dikhususkan bagi khatib dan juga imam. Kita dah sampai pada perkara yang ke-11. Jadi kita baca ayakuna julusuhu bainal khutbataini biqadri suratul ikhlas. Hendaklah duduknya, iaitu duduknya khatib antara dua khutbah dengan kadar surah al-ikhlas. Jadi selepas habis khutbah pertama wajib duduk. Sekadar fauqa tuma'ninatis salah, lebih sedikit daripada subhanallah. Cuma yang sunat apa? Kita duduk dalam kadar bacaan surah al-ikhlas. Dan lebih sunat lagi kita baca surah al-ikhlas ketika mana kita duduk. Ni tu imam ni, khatib. Yang ke-12 ayyatayamana fil mimbaril wasi'i. Kalau mimbar itu besar, tak, mimbar besar, maka disunatkan tok khatib duduk di belah kanan. Belah kanan sini, duduk di belah kanan. Itu kalau mimbar besar lah. Kalau mimbar kecil duduklah sekadar selesa tu. Yang ke-13 ay yakhtimal khutbata tsaniyata biqaulihi astaghfirullah li wa lakum. Ni memang tok khatib kita buat belakalah. Apa dia sunat bagi tok khatib menutup khutbah kedua dengan katanya astaghfirullah li wa lakum. Aku memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diriku dan diri antum, iaitu para jemaah. Yang ke-14 an la yushira bi yadihi illa li hajah fayushiru bis sababah. Sunatnya bila berkhutbah jangan duduk mengisyaratkan dengan tangan. Eloknya apa? Macam kita sebut tadilah. Tangan kiri pegang pedang, pegang tongkat. Tangan kanan pegang mimbar. Faham tak? Nah. Jadi jangan duduk tunjuk sana tunjuk sini, kecuali kalau ada hajat. Maka boleh tunjuk dengan sababah. Ni sababah nama dia. Sababah ni menasab, mana nak maki hama kan guna ni. Ko ni pa maki. Tak, tapi ahli sufi dia tukar sababah kepada apa? Tak ingat nama. Dah Ustaz Fakhrul Razi. Ni ulama sufi tukar. As-sibahah apa nama. Okey, yang ke-15 an la yaduqqa darja al-mimbari bi rijlihi aw asah. Sunatnya jangan apa? Ketuk mimbar dengan kaki.
Contohlah Tok Imam nampak anak murid tidur depan. Anak murid mana jemaah lah. Maka dia pun hentak kaki tu nak suruh jemaah bangun, ataupun dia hentak dia punya asah, iaitu tongkat. Itu tidak disunatkan lah. Okey, angkat suara je, tegur tengah-tengah khutbah tu, tegur, jangan tidur. 16, adamul isra' fi tsaniyah. Jangan laju sangat masa khutbah kedua. Yang ke-17, qira'atu surati Qaf ba'da qira'ati ayat. Baca surah Qaf selepas baca ayat Quran di dalam khutbah. Jadi baca ayat Quran kita sebut boleh khutbah pertama atau khutbah kedua, yang lebih afdal selepas pada akhir khutbah pertama. Jadi sunat baca surah Qaf. Bila saya tengok balik surah Qaf ni maknanya apa? Sunat baca keseluruhannya ataupun sebahagian. Tu ada sebahagian ulama sebut Nabi baca sikit-sikit. Mana minggu ni baca sikit, minggu depan baca 3 ayat, minggu depan baca gitu. Wallahu alam lah. Yang mana lebih tepatnya. Tapi faham kat sini apa, baca surah Qaf sempurna, secara sempurna. Sebab dalam ayat tu ada tentang kebangkitan, tentang syurga, neraka dan sebagainya. Boleh tengoklah. Jadi baca seluruh surah Qaf ataupun sebahagian. 18, an yubadira al-mu'adzinu fil iqamati ba'da al-faraghi min al-khutbati mubasharatan. Mu'adzin, tukang azan, selepas sahaja habis khutbah, maka sunat bagi mu'adzin terus terus iqamah. Tunggu dah. Jadi aqimus salah, terus Allahu akbar, terus iqamah. Lepas tu terus sembahyang lah. Tak payah tangguh. Nombor 19, an yubadira al-imamu ba'da al-khutbah ila salah. Yang sunatnya imam selepas saja khutbah turun terus sembahyang. Nak tunggu apa lagi? Tak, suruh imam makmum dapatkan sah apa semua, terus sembahyang. Nombor 20, an yaqra'a fi salati jahran suratai al-jumu'ati wal munafiqin aw al-a'la wal ghashiyah. Sunat bagi imam dalam sembahyang Jumaat tu baca rakaat pertamanya surah Jumu'ah. Rakaat kedua baca al-munafiqun, ataupun baca surah al-a'la rakaat pertama, rakaat kedua baca al-ghashiyah. Tu dia compare, dia pair lagu tu. Jumu'ah, munafiqun. Ataupun nak pilih a'la rakaat pertama, rakaat kedua baca ghashiyah. Dia bukan Jumu'ah, lepas tu rakaat kedua al-a'la. Tak comel lah gitu, tak sunat gitu. Kalau orang tu masbuk, tak, kita mari rakaat kedua, sempat Fatihah dengan imam, sempat rukuk dengan imam, rakaat kedua. Jadi kita masbuk bangun satu rakaat lagi. Satu rakaat tu sunat kita baca kuat juga. Tak, dan sunat juga kita baca surah ni. Sunat juga kita baca surah ni. Jadi rakaat kedua kita bangun baca surah Ghashiyah ataupun Munafiqun. Selesai kat situ sunat-sunat yang dikhususkan bagi al-khatib. Minta tolong share sahabat-sahabat. Segan kita nak minta orang share video kita ni. Tapi itulah, orang yang buat jahat beri suruh share, orang yang jual barang pun suruh share. Kita nak suruh share juga lah, supaya manfaat tu lebih lebih meluas. Masailu minal Jumu'ah. Jadi kita masuk perbincangan sedikit tentang masalah-masalah yang berkait dengan Jumaat. Ada 4 masalah yang dibawa. Yang pertama, idrakul Jumu'ah. Idza adraka rak'atan ma'al imami adrakal Jumu'ata wa yudrikuha, kadzalika idza adraka ma'a masbuqin rak'atan inda Ibn Hajarin khilafan liramli. Yang pertama, pembincangan tentang idrakul Jumu'ah. Maknanya apa? Macam mana kita ni tak dikira dapat Jumaat dan kita boleh sembahyang 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Maka disebut idza adraka rak'atan ma'al imam, bila mana seseorang makmum dapat 1 rakaat bersama imam. Tak? Boleh. Maknanya dia mari, imam angkat takbir, dia bawa angkat takbir. Imam baca Fatihah, dia dengar, lepas tu imam baca surah, dia baca Fatihah, lepas tu dia rukuk sekali dengan imam, dapat 1 rakaat. Maka kita sebut dapat rakaat, dapat dah Jumaat. Rakaat kedua dia nak mufaraqah, tidak ada sebarang masalah dah. Tak? Okey, selesai kat situ. Lepas tu dalam ta'liq disebut fa idza kanat ar-rak'atu tsaniyatu fayajibu an yusalli ma'al imam ila salam inda Ibn Hajarin. Kalau seseorang makmum tu dapat rakaat yang kedua bersama imam, maka wajib di sisi Imam Ibn Hajar dia sembahyang dengan imam tu sampai bagi salam.
Kalau mufaraqah, maka tak dapat Jumaat. Saya datang masjid lambat. Jadi saya dapat rakaat kedua dengan Tok Imam. Rakaat kedua tu saya wajib sembahyang dengan Tok Imam. Sampai bagi salam. Imam bagi salam baru saya naik. Boleh. Kalau rakaat kedua tu sembahyang tak, masa tahiyat tu saya pun niat mufaraqah. Lepas tu saya bagi salam, saya pun caw. Tahu caw? Caw ni maknanya belah. Tahu belah? Belah ni mana pergi, meninggalkan masjid tersebut, pergi ke rumah, balik rumah. Okey. Faham tu? Naam. Maka sembahyang saya tidak sah. Boleh. Itu di sisi Imam Ibn Hajar. Masuk rakaat kedua, kena sempurnakan sampai bagi salam. Kalau kita niat mufaraqah, sebelum bagi salam, sebelum imam bagi salam, sembahyang kita batal. Tak dapat Jumaat. Tak dapat Jumaat. Allah alam batal ke tak. Rasanya tak batal. Tak dapat Jumaat saja. Bila tak dapat Jumaat, apa dia? Bila terbatal yang khusus, kekal yang umum. Mana salat tu masa wujud, sembahyanglah zuhur 4 rakaat. Gitu. Selesai. Baca lagi, wa yudrikuha kadzalika idza adraka ma'a masbuqin rak'atan inda Bani Hajarin khilafan Ramli. Ini khilaf lagi antara Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Kalau kita datang lambat, mari-mari Tok Imam habis sembahyang dah. Jemaah habis sembahyang dah. Cumanya kita nampak seorang kawan kita bangun masbuk. Dia bangun masbuk. Dia sempat satu rakaat dengan imam, nama dia Zaid. Dia sempat satu rakaat dengan imam. Rakaat kedua tu dia bangun. Rakaat kedua apa? Dia bangun lah. Imam bagi salam, siap lah. Dia bangun. Nak sempurnakan rakaat kedua. Kita mari kita sembahyang. Allahu Akbar, ikut dia. Boleh? Boleh tak? Dan kita sembahyang dan baca Fatihah sempat, rukuk sempat. Dapat satu rakaat dengan orang yang masbuk tu. Soalannya, kita ni dianggap dapat Jumaat ataupun tidak? Imam Ibn Hajar sebut dapat. Imam Ibn Hajar sebut dah dapat. Imam Ramli sebut tak dapat. Faham betul? Nah. Kama qala sahibu Safwati Zubat wa jum'atun yudrikuha bi rak'ah. Yang kedua, al-masbuqu alladhi lam yudrik ruku'an rak'ati الثانية ينوي الجمعة ويصلي 4 ركعات ظهرا. هذا معنى قول بعضهم لنا شخص صلى ولا نوى ونوى ولا صلى. Masalah kedua ialah masbuq. Seorang yang datang lambat. Tak. Bila dia sampai tu, imam dah sujud rakaat kedua. Jadi dia tak sempat apa? Dia tak sempat rukuk bersama imam dan tamakninah dalam rukuk bersama imam, tak sempat. Yang dia sempat apa? Masuk-masuk sembahyang, imam dah sujud. Sujud apa? Sujud rakaat kedua. Boleh? Maka dia nak sembahyang apa kawan ni? Mari ni, dia nak niat apa? Kita sebut niat Jumaat. Allahu Akbar. Sahaja kesembahyang fardu Jumaat, makmum. Boleh? Niat Jumaat. Niat apa? Niat Jumaat. Sebab apa kena niat Jumaat? Dalam taklid disebut, pertama kita niat Jumaat supaya samalah kita dengan imam ni. Imam Jumaat, kita pun Jumaat. Yang keduanya, boleh jadi imam tu dia tertinggal rukun dalam rakaat pertama. Boleh jadilah, boleh jadi. Contohlah dia tak rukuk rakaat pertama, sebagai contoh. Ataupun rukuk tak tamakninah, jadi tinggal rukun juga tu. Tak kalau ikut qaul yang kata tamakninah tu rukun. Ala kulli hal, bila dia tinggal satu rukun, dia kena bangun satu rakaat yang lain. Sebab rakaat pertama cancel, kira rakaat kedua jadi rakaat pertama, dia kena bangun satu rakaat lagi. Maka bila dia bangun satu rakaat lagi, tak, kita tadi niat Jumaat. Tak. Jadi kita bangun sekali dengan dia. Dapat kita satu rakaat. Bila dapat satu rakaat, dapatlah kita Jumaat. Maknanya apa? Lepas imam bagi salam, tak, rakaat ketiga dia tu pada zahirnya, kita bangun satu rakaat lagi, kita bagi salam. Habis kita bangun rakaat kedua, tak, satu rakaat lagi, selesai sembahyang kita keluar. Habis sembahyang kita. Tu faedah dia lah. Boleh. Maka jadi semula balik pada masalah. Kita berdatang lambat. Tok Imam dah sujud rakaat kedua. Kita pun sujud rakaat kedua. Caranya lagu mana? Kita niat sembahyang Jumaat dan kita sujud. Kemudian Imam bagi salam, kita kena bangun. Wa yusalli 4 rakaat zuhra. Kita kena bangun 4 rakaat sembahyang zuhur. Kita sembahyang 4 rakaat zuhur. Faham tu? Naam. Ini yang disebut oleh ulama, lana syakhsun shalla wala nawa wa nawa wala shalla. Kenapa dik?
kita ada kumpulan kelompok manusia, kita ada individu yang sembahyang tapi tak niat. Dan dia niat tapi tak sembahyang. Ni gambaran dia. Mari-mari niat Jumaat tapi tak sembahyang Jumaat. Tu. Dalam masa yang sama, dia sembahyang Zuhur tapi dia tak niat Zuhur. Tu. Hari ni ramai dah kritik benda begini, dia dengar pelik dia kritik lah. Tak, hari ni kamu nak kritik lah, tak ada masalah. Tapi siapa dia nak dengar kamu kritik tu tak tahulah. Tak, macam kita lah marah ke doktor, kita kritik doktor, siapa dia nak dengar kata kita? Tak ada orang dengar. Tak, tapi bergegar lah kejap, dapatlah nama kejap. Dalam hari ni macam-macam. Hadis wala haraj. Nak belajar sehari, nak belajar 2 hari, jadi hadis tiba-tiba, lepas tu kritik sana, ulama sana. Tu atas dia lah. Dia kritik, dia sebut apa? Hurriyah. Nak bercakap, tak ada masalah. Tapi siapa nak dengar, adalah orang dengar. Kita tahu kalau anak tak dengar sama sekali lah. Kita lebih fiqah dengan ulama yang ada. Itu sebab masalah pelik, takut ada orang kritik pula. Tak. Tak ada tajdid. Nombor 3, hukmul ishtighal an salat al-jum'ah ba'da al-adhan ats-tsani. Hukum kita bersibuk-sibuk dengan perkara lain selain daripada bersiap-siap ke solat Jumaat selepas daripada azan kedua. Jadi Jumaat ada 2 azan. Azan pertama masuk waktu, azan kedua apa? Sebelum naik atas mimbar ataupun ketika imam dah naik atas mimbar dan bagi salam, maka azan kedua. Jadi apakah hukum selepas azan kedua tu kita masih berniaga? Tak, kita masih sibuk tengok TV, buat yang codeh dan sebagainya. Apakah hukumnya? Yahrumu al-ishtighalu anha bi bai'in aw nahwi. Haram. Kita bersibuk-sibuk dengan perkara lain, sama ada bisnes tak, ataupun selain daripada itulah. Malah dalam tak ada sebut walaupun ibadat. Duk sibuk mengaji kat rumah. Innal ladzina kafaru sawa. Disangka ibadat tapi hukumnya haram. Boleh. Sebab apa? Waktu tu syarak minta kamu pergi semayang, dengar khutbah, bukan ngaji. Jadi kita sibuk kat rumah ngaji dengan buat ibadat lain tu, semua haram tu. Wa yukrahu in kana ba'da zawal wa qabla al-adhan ats-tsani. Dan makruh. Selepas azan yang pertama, maknanya lepas masuk waktu dengan azan, itu makruh. Kita nak berniaga ke apa, makruh. Tapi bila dah masuk azan kedua, hukum berniaga apa semua tu jadi haram. Haram ni bagi orang yang wajib Jumaat lah. Bagi orang yang tak wajib Jumaat, tak ada masalah. Perempuan menjual beli sama dia, ikut dia lah. Tak wajib Jumaat, dia wajib Zuhur je. Boleh? Dia ambil, balik dia ambil tab dekat rak. Nak cerita? Ngantuk dah? Kita tidur dalam bilik. Ginilah orang rumah kita kerja mana-mana ni, doktor. Itulah. Ada lebih ada kurang lah setiap pekerjaan yang kita buat. Yang penting kena ikhlas lah, insya-Allah. Faham tu? Nah. Orang kata kahwin dengan doktor banyak pitih. Banyak pitih jugalah. Tapi tak banyak mana pun. Nak bukan macam businessman. Pemain bola. Cristiano Ronaldo tu. Seminggu juta-juta gaji dia. Tak, ni berapa sen sangat je. Alhamdulillah. Tapi sudut lain ada kurang dia. Tu. Jadi kita kena syukur semua lah. Kena syukur semua. Yang mungkin isteri kita tak kerja. Gaji taklah sampai 5-6 ribu. Tapi ada semua kat rumah. Kita balik-balik, ada bini aku kan. Masuk. Balik-balik, anak jaga molek. Kita nak pergi ngajar ke apa mudah. Faham tu? Nah. Jadi itu. Ada kelebihan masing-masing lah, kekurangan pun ada. Tak. Yang penting bersyukur lah. Wa huwa mashin ilaiha au bima, bawah tu tulis. Na'am yukrahu ishtighalu bi syai'in wa huwa mashin ilaiha au bi mahallin qaribin ka inda babil masjid. Makruh kalau bersibuk-sibuk dengan bisnes dan sebagainya ketika mana sedang berjalan ke masjid. Jadi kita dah on the way ke masjid ni. Sambil-sambil on the way tu jual kayu sugi lah, jual tu lah, jual ni. Makruh. Faham tak? Ataupun jual di pintu masjid. Makruh. Sebab apa makruh? Sebab dia duduk kat masjid dah. Seorang lagi memang menuju ke masjid dah. Jadi tak haram lah. Sebab memang nak pergi ke sana dah. Yang haram duduk sibuk ke benda lain.
Berniaga dalam keadaan tidak bergerak untuk ke solat Jumaat. Nah, mari kita umumkan. Nombor 3, hukmu selesai situ. Nombor 4, hukum safar, ini masalah yang terakhir. Hukum safari yaumal Jumaah, hukum musafir pada hari Jumaat. Yahrumu safaru idza tayaqana aw ghalaba ala dhanhi annahu la yudrikuhu al-jumu'ata fi maqsidihi aw fi tariqihi wa illa fayajuz. Ini banyak berlaku ni. Hukum safar berjalan pada hari Jumaat. Kita daripada Pahang nak balik Kelantan, kita Pahang nak balik Selangor dan sebagainya, pada hari Jumaat boleh tak? Kita sebut haram. Asal hukum haram musafir pada hari Jumaat, melainkan kalau yakin ataupun sangka dengan sangkaan yang kuat kita akan dapat solat Jumaat tengah jalan ataupun di tempat yang kita nak pergi tu. Kalau kita yakin kita memang boleh solat, di contoh kita solat di Gambang ataupun di Kombak, maka tidak ada masalah. Ataupun kita sangka dengan sangkaan yang kuat, maka tidak ada masalah. Tak. Okey, sedap macam mana kalau saya sangka dengan sangkaan yang kuat, ikut pengalaman sebelum ni, gerak pukul 8 ni sampailah sebelum apa? Sebelum Zuhur tu. Bolehlah sembahyang di Selayang Baru tu. Rumah mak mertua, pak mertua. Cumanya kali ni Ustaz, tak ada masalah. Masalahnya apa? Ada jam. Jam ke apa? Orang lain aksiden. Ataupun kita sendiri aksiden, na'udzubillah. Maka saya punya sangkaan tu meleceh lah. Takkan saya seorang nak pergi naik Grab. Naik Grab pun jam tak lagi juga. Tak. Maka ketika itu kita sebut tidak ada masalah juga, tak berdosa juga. Faham tak? Sebab apa? Kita dah sangka dengan sangkaan yang kuat. Cuma sangkaan kita meleceh disebabkan perkara-perkara yang kita pun tak jangka. Maka tidak ada sebarang masalah lah, insya-Allah. Sembahyang Zuhur lah, jangan tak sembahyang langsung. Okey. Kita tengok apa tu. Tak tidur lagi budak ni. Dah, okey. Kakak pergi ambil tu, kakak. Oh, kakak. Pergi ambil tek habis ya, dekat rak, kat rak. Laptop pun boleh, habis laptop bawa elok-elok. Pegang elok-elok. Jangan bagi jatuh. Pergi. Pergi, cepat pergi. Ikut kakak. InsyaAllah kita niat ihya malam Ramadan lah, insyaAllah. Lambat dah ni, sepatut start pada 1 Ramadan dulu. Tahun lepas kita baca 1-2 kitab juga. Tahun ni tak tahu jadi benda. Malah. Tak. Masalah tu al-istikhlaf. Kemudian kita masuk pembahasan yang terakhir berkaitan dengan Jumaat. Dan juga berkaitan dengan solat lain jugalah. Masalah ganti. Tu imam khutbah tiba-tiba batal. Macam mana kita nak ganti? Tu imam sembahyang tiba-tiba batal. Tak boleh tak kita ganti dan teruskan sembahyang. Ini masalah sejarah yang ringkas disebut dalam kitab ni. Dalam kitab yang lain lebih panjang lah. Antara yang comel susun perbahasan ni Syekh Mustafa. Dalam Mu'nisul Jalis tu, syarah Yaqutun Nafis tu, Syekh Mustafa macam ringkaskan ataupun syarah balik dengan ayat yang lebih mudah kitab Manhajul Tullab dan juga syarah Manhajul Tullab tu. Tu. Baik, kita tu sangat baik. Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca, wahiyya idza kharaja al-imamu min as-salati fayajuzu an yastakhlifa rajulan yutimmu salatah wa yusamma khalifatan wa lahu halatan taratan yakunu fil jumu'ah wa taratan yakunu fi ghairiha. Ustaz Faqru, apa khabar Ustaz Faqru? Ustaz Ahmad Akmal Idris, Ustaz Muhammad Hafizuddin, Wan Siti Fazilah. Esok jumpa insya-Allah. Amin Adib. Ustaz Fazrul, apa khabar? Saya panggil ustaz dah belaka tak kenal sangat. Ada sebahagian kenal, ada sebahagian tak kenal. Insya-Allah. Barakallahu fikum. Nah, kitab ni boleh belilah. Boleh beli ataupun download PDF. Kitab sangat mudah, dia tak mudah sangat juga. Tapi sangat menarik. Sangat menarik. Ini kalau baca kat seorang masjid sangat menarik, disusun molek. Nah.
Jadi masalah al-istikhlaf apa dia? Wahia game pula dah. Cerita dengan kakak sekejap Nak cerita mana? Nak tanya mana? Cepat. Cepatlah, cepat nak ngajar pula. Kakak sekejap, dia duduk sekejap je, lepas tu berhenti dah. Jadi al-istikhlaf ialah bila mana imam tu keluar daripada sembahyang. Tak? Sama ada keluar tu sebab berhadas, terkentut dan sebagainya, ataupun keluar daripada imamah. Tak? Keluar daripada imam. Dia masih sembahyang tapi dia keluar niat sembahyang seorang. Maka fa yajuzu an yastakhlifa rajulan, harus bagi imam itu untuk mencari seorang pemuda yang lain untuk menyempurnakan sembahyang. Wa yusamma khalifah. Pengganti tu kita panggil sebagai khalifah. Khalifah ni bergantilah, khalifatul Rasulillah, pada pengganti Rasulullah untuk memimpin umat. Walau halatan, dan bagi masalah ni ada dua gambaran, dua hal, dua situasi. Taratan yakunu fil jumu'ah wa taratan yakunu fi ghairiha. Ada kala istikhlaf ini berlaku dalam solat Jumaat, ada kala istikhlaf ini berlaku selain daripada Jumaat. Boleh? Itu yang pertama. Ada kala istikhlaf ini berlaku dalam solat Jumaat, ada kala berlaku dalam solat selain Jumaat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Okay, yang pertama, awalan al-istikhlaf fil Jumu'ah, menggantikan imam dalam Jumaat. Ala thalathati anwa', ada tiga bahagian pula. Yang pertama, al-istikhlaf fil khutbah, menggantikan imam dalam khutbah. Hukumnya apa? Yasih. Wa yushtaratu fil khalifati an yakuna qad sami'a ma madha min al-arkan. Disyaratkan bagi khalifah untuk ganti khatib tu, disyaratkan bagi dia apa? Dengar seluruh rukun yang lalu. Jadi Zaid, dia datang awal, dia dengar tu imam khutbah. Pompa. Jadi rukun yang disebut oleh, dilafazkan oleh tu imam, dia dengar. Tiba-tiba tu imam tu, khatib tu nak terkentut, dia pun turun pergi beli air, ataupun nak buang air kecil ke apa, ikutlah, pergi beli air. Maka Zaid tadi tu boleh naik tak? Boleh naik mimbar dan ganti, sempurnakan khutbah yang telah disampaikan sebahagiannya oleh imam pertama. Gitu. Yang kedua, al-istikhlaf bainal khutbah was salah. Yasihu bi syarti sama'il khalifah jami'al arkan. Ini ganti antara khutbah dan sembahyang. Mana tu imam pertama pompa habis khutbah pertama, habis khutbah kedua dia turun nak sembahyang. Tak ada apa-apa kentut, keluar kejap nak pergi ambil sembahyang. Ketika itu boleh orang lain ganti. Ganti apa? Ganti menjadi imam. Ganti apa? Menjadi imam. Jadi istikhlaf yang kedua, istikhlaf antara khutbah dan sembahyang. Lepas khutbah batal wudu, si khatib, jadi dia keluar. Zaid boleh ganti jadi imam dengan syarat Zaid telah mendengar semua rukun khutbah yang disampaikan oleh imam pertama. Selesai. Yang ketiga, al-istikhlaf fi salah. Yang ketiga ialah ganti dalam sembahyang. Ketika itu walil khalifati arba'u halat, dan bagi khalifah ada 4 gambaran pula dah, 4 keadaan.
Jadi asalnya kita sebut al-istikhlaf dua keadaan, Jumaat dan juga bukan Jumaat. Jumaat pula ada tiga. Pertama istikhlaf fil khutbah. Yang kedua al-istikhlaf baina salati wal khutbah. Yang ketiga al-istikhlaf fis salah. Ganti imam ketika imam sedang solat. Sedang solat imam terkentut, imam keluar. Orang belakang nak ganti, boleh tak? Boleh. Atau ada hukum lah, ada hukum. Dan hukum tu berbeza mengikut keadaan. Kita ada 4 keadaan. Kita ada 4 keadaan. 4 keadaan ni dibahagikan mengikut keadaan khalifah tu sendiri. Yang pertama, an yakuna qabla iqtida'il khalifah bil imam fayamtani'u al-istikhlafu mutlaqan. Yang pertama ialah istikhlaf tu berlaku sebelum khalifah tu ikut imam. Gua nak cerita dia gini. Tok imam semayang, tok imam kentut rakaat kedua. Pada awal rakaat kedua terkentut. Jadi dia keluar. Ketika itu Zaid baru datang masjid, dia tengok tok imam keluar. Dia pun masuk ganti. Boleh? Boleh tak situasi tu? Sah tak? Kita sebut tidak boleh, dilarang. Dilarang. Jadi imam sembahyang, masuk rakaat kedua, dia terbatal, dia keluar. Mari seorang pemuda nama dia Zaid. Tak, yang belum sembahyang pun lagi, belum ikut imam pun lagi. Dia masuk-masuk terus jadi imam, ganti kepada imam pertama tadi. Tak, jawapannya dilarang, perkara tersebut dilarang. Selesai satu. Yang kedua, ayakuna ba'da iqtida'ihi fi qiyam rak'atil ula aw fi ruku'iha fayasihu al-istikhlafu wa tahsulu lahu al-jum'atu wa lil qaumi al-musallin. Gambaran kedua ialah an yakuna ba'da iqtida'ihi fi qiyam rak'atil ula. Istikhlaf an yakuna al-istikhlafu, gitu. Fa'alnya isim yakun ialah al-istikhlafu. Gambaran kedua ialah al-istikhlaf itu khalifah tu ganti tok imam tu selepas ikut tok imam pada rakaat pertama, pada qiyam rakaat pertama ataupun pada rukuknya. Gini gambarannya. Tok imam sedang sembahyang, Allahu akbar, auzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tok imam baca Fatihah. Masuklah si Zaid sembahyang, Allahu akbar, baca Fatihah apa bagai. Jadi Zaid ikut imam pada qiyam rakaat pertama, pada bacaan Fatihah rakaat pertama. Ataupun pada rukuk, Zaid main lambat sikit, imam rukuk, dia pun rukuk sekali, Allahu akbar, rukuk sekali, dan sempat tu maknanya. Boleh? Naam. Ketika itu, sebagai contoh dia sebut tu imam rakaat kedua batal, dia keluar. Zaid tadi ni yang ikut imam, yang menjadi makmum pada qiyam rakaat pertama ataupun pada rukuk rakaat pertama, tak, boleh tak ganti imam tadi? Jawapannya fayasihu al-istikhlafu wa tahsulu lahu al-jum'atu wa lil qaumil musallin. Maka sah al-istikhlaf, sah al-istikhlaf, sah, wa tahsulu lahu al-jum'ah, dan tercapai baginya, bagi siapa? Bagi Zaid tadi tu, tak, khalifah tu, tercapai baginya Jumaat. Maknanya dia dapatlah Jumaat tu, dan juga tercapai juga Jumaat bagi orang yang sembahyang di belakang dia, di belakang Zaid. Jadi Zaid dapat Jumaat, orang belakang pun dapat Jumaat. Zaid buat dua, orang belakang pun buat dua. Faham tu? Nah. Dalam masalah nombor 2 ni tidak disyaratkan bagi khalifah untuk dengar khutbah. Jadi walaupun Zaid tu datang lambat, tak dengar khutbah, rukun khutbah pun tak dengar. Tak dengar khutbah tu, tak dengar rukun khutbah lah. Ulang 2-3 kali apa. Dia tak dengar khutbah lah, dia punya ceritanya. Tidak ada masalah. Yang penting dia masuk pada rakaat pertama, pada qiyam rakaat pertama ataupun ketika rukuk. Selesai. 3. An yakuna ay al-istikhlafu ba'da qtida'ihi wa ba'da ruku'i rak'atil ula walau fi i'tidaliha fayahrumu alaih. Yang ketiga ni haram istikhlaf. Faham tu? Nah, bila gambarannya?
Nah, gambaran nombor 3 ialah wa ba'da ruku' raka'atil ula walau fi i'tidaliha. Okey. Cerita dia lagu ni. Zaid datang lambat. Nah, Zaid datang lambat dan Zaid masuk mengikut imam tak selepas daripada rukuk selepas daripada rukuk solat pertama. Jadi imam sembahyang rukuk rakaat pertama. Itu i'tidal. Zaid pun masuk. Ketika i'tidal Allahu Akbar, tidak sekali lah. Lepas tu imam sujud, dia pun sujud, sembahyang sampai habis lah. Faham tak? Nah, ketika itu haram. Ada kata imam pada rakaat kedua batal, haram bagi Zaid istikhlaf, ganti tu imam. Sebab apa? Nah. Nah. Kat bawah tu dia tulis li'anna yufawwitu bidzalika al-jumu'ata 'ala nafsihi id syarutuhu an yudrika rak'atan ma'al imami wa yastamiru ma'ahu ila salam fayajibu an yataqaddama ghayruhu mimman adraka rak'atal ula wa ma'a dzalika law taqaddama sahhat jumu'atul qaumi dunah. Haram kerana dengan cara si Zaid tadi tu dia akan membatalkan, meluputkan Jumaat ke atas dirinya. Kerana apa? Kerana syarat nak sah Jumaat, nak dapat Jumaat tu mesti seseorang itu dapat satu rakaat dengan imam. Boleh. Ceritanya lagu ni. Imam sembahyang, Allahu Akbar rukuk, i'tidal. Lepas tu Zaid baru masuk belakang. Okey. Rakaat kedua imam batal, imam keluar. Zaid nak ganti, kita sebut haram. Sebab apa? Zaid kalau dia ganti, Zaid telah meluputkan Jumaat ke atas diri dia sendiri. Sebab apa kita sebut lagu tu? Sebab Jumaat ni nak sah, mesti kita dapat dengan imam satu rakaat sekurang-kurangnya. Soalannya ni dapat tak satu rakaat dengan tu imam? Zaid ni sendiri tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab dia masuk pada i'tidal rakaat pertama. Orang cakap ustaz dia dapat rakaat kedua. Rakaat kedua celah mana dia jadi tu imam? Dia bukan jadi makmum dah. Dia tu nak dikatakan dapat rakaat dengan tu imam pada rakaat kedua, mesti tu imam tu orang lain, bukan dia. Ni sekarang ni dia tu imam. Jadi si Zaid ni dia tak dapat apa? Dia tak dapat satu rakaat dengan tu imam. Bila tak dapat satu rakaat dengan tu imam, maka sebenarnya Jumaat tak sah, tak dapat Jumaat. Tak dapat Jumaat. Bukan tak sah, tak dapat Jumaat. Tak, maka hukumnya lagu mana? Hukumnya dia tak dapat Jumaat, maka haram dia ke depan sebab dia akan meluputkan Jumaat bagi pihak dia. Tapi kalau dia buat degil, buat babi, tak, lupa hukum ke lagu mana, degil juga depan, maka kita sebut sembahyang dia tak batal. Tapi dia kena bangun zuhur lah. Satu. Tak, dia tak dapat Jumaat, dia kena bangun zuhur. Jemaah dapat Jumaat. Jemaah dapat Jumaat. Sebab apa jemaah dapat Jumaat? Jemaah sempat satu rakaat dengan imam lama, imam pertama. Jemaah yang belakang tu 300-400 orang tu, dia sempat satu rakaat dengan tok imam lama. Tok imam kedua ni apa, mari saja sebagai ganti. Jadi dia dapat dah rukuk dengan tok imam tadi, rakaat yang pertama tu. Jadi dapatlah Jumaat yang bagi makmum tu. Jadi imam tak dapat, Zaid tak dapat. Kabar keempat, ayaqa ba'da an adraka ruku'an raka'ati tsaniyah was sajdataiha fastakhlafahu fi tashahhudi fa inda ibn hajarin la yudrikul jumu'ata bal yutimmuha dhuhra. Masalah keempat ialah an yaqa'a fa'alnya al-istikhlaf. An yaqa'a al-istikhlafu ba'da an adraka, ay huwa. Siapa dia huwa? Huwa kembali kepada al-khalifah. Masih ruk'an raka'ati tsaniyah, ruk'an maf'ul bihi, tsaniyah mudhaf ilaih, raka'ati mudhaf ilaih, tsaniyati sifat bagi raka'ah. Wahakadha, gitu ialah. Jadi an yaqa'a al-istikhlaf. Hendaklah al-istikhlaf itu nombor 4 ni cerita dia apa? Al-istikhlaf berlaku selepas Zaid, kita ambil Zaid lah. Zaid, selepas Zaid dapat cerita gini, kita buat satu kisah. Menarik kisah ni. Apa yang menariknya? Yaqa ba'da an adraka Kita ngatuk mata ni gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Zaid datang lambat.
Zaid datang lambat. Bila Zaid datang lambat, Zaid sempat adraka an yaqa ba'da an adraka ruku'an thaniyah wa sajdataiha. Zaid datang lambat, maka Zaid sempat dapat rukuk rakaat yang kedua bersama imam, juga dapat sujud lah, dua sujud. Tak. Lepas daripada tu imam terkentut. Imam keluar lah. Dah terkentut kena keluar. Zaid tak dia boleh ganti tak? Zaid masuk bila? Zaid datang menjadi makmum kepada imam yang pertama ialah selepas imam baca Fatihah, mana ketika rukuk. Ketika imam rukuk rakaat kedua, Zaid datang dan rukuk sekali lah, dapat tumaninah, lepas tu dapat juga sujud, dua kali sujud tu. Lepas tu imam kentut. Jadi sekarang ni ataupun imam kentut waktu nak start tasyahud. Jadi imam keluar. Zaid ni boleh tak ganti pergi ke depan? Tak, ataupun ganti ketika mana ganti dalam tasyahud. Boleh tak? Mana dia sempurnakan tasyahud atau dia sempurnakan tasyahud? Dia sempurnakan tasyahud. Tak, boleh ke tak? Di sisi Imam Ibn Hajar, la yudrikul jumu'ata bal yutimmuha dhuhra. Imam Ibn Hajar sebut tak dapat Jumaat, malah kena sembahyang Zuhur. Jadi tu imam tu pergi depan, Imam Ibn Hajar sebut tak dapat Jumaat. Lepas tu nak buat lagu mana? Sembahyang Zuhur. Tu imam seorang-seorang sembahyang Zuhur. Bangun rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Makmum boleh niat mufaraqah, ataupun yang lebih afdal makmum tunggu dan bagi salam bersama dengan imam ketika imam dah habis sembahyang 4 rakaat. Itu di sisi Imam Ibn Hajar. Di sisi Imam Ramli, Khatib Syirbini, Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari sebut yudrikuha, dapat apa? Dapat Jumaat. Jadi imam makmum tadi, Zaid tadi sempat rukuk dengan tok imam pada rakaat kedua, lepas tu sebab sempat sujud rakaat kedua. Tak, dalam tasyahud tok imam kentut, dia keluar, si Zaid diganti. Imam Khatib Syirbini, Imam Ramli, Imam Zakaria Al-Ansari sebut dapat Jumaat. Si Zaid ni dapat Jumaat. Bila dapat Jumaat, rakaat tu kira lah 1 rakaat. Lepas tu dia bangun pula 1 rakaat lagi, sebab Jumaat 2 rakaat. Makmum nak buat lagu mana? Makmum tak boleh bangun. Sebab apa? Makmum dah 2 rakaat dah. Tak, Jumaat ni 2 rakaat je, bukan 3. Jadi makmum tunggu dalam tahiyat, tunggu dalam tahiyat lah, innaka Hamidum Majid, tunggu untuk imam sembahyang 1 rakaat lagi. Tak. Lepas tu bagi salam. Lepas tu imam habis 1 rakaat, imam bagi salam, maka makmum pun pakat-pakat bagi salam. Ataupun makmum nak keluar awal pun boleh, dia niat mufaraqah lah. Ni hukum lah, ni hukum. Kalau berlaku ni tunggal langgang jadinya. Tak. Makmum akan sebut subhanallah kat belakang. Sebab apa tu imam naik 1 rakaat lagi? Kalau di sisi Imam Ibn Hajar tu imam naik 4 rakaat. Lagi jam. Tak. Thaniyan al-istikhlafu fi ghairil jumu'ah. Kita sebut tadi al-istikhlaf ada 2. Pertama dalam Jumaat, kita dah selesai. Ini nak bincang kalau istikhlaf berlaku fi ghairil jumu'ah, bukan solat Jumaat. Maka disebut lahu halatan, ada 2 keadaan. Sejuk dah. Ada 2 keadaan. Yang pertama, an yastakhlifa ba'da hadathil imam, fihi tafsil. Hal keadaan pertama, kita ambil solat zuhur. Khalifah nak ganti tu imam selepas imam berhadas. Tu gambaran pertama. Khalifah nak ganti tu imam selepas imam berhadas. Boleh. Imam semayang, imam kentut. Lepas tu makmum belakang nak ke depan, nak gantilah. Boleh tak? Padanya ada perincian hukum. Yang pertama, illam yukhalif al-khalifatu al-imama fi tartibi salati karraka'atil ula awi thalithati fi rubaiyah fayajuzu sawa'un ajaddada al-ma'mumu an-niyatul qudwati am la. Yang pertama, kalau khalifah tidak menyalahi imam pada tertib sembahyangnya. Ni apa? Ni khalifah. Tu. Contoh apa tu? Imam masuk sembahyang, dia pun sembahyang belakang.
Okey. Habis rakaat pertama, masuk rakaat kedua. Masuk rakaat kedua, imam kentut, imam keluar. Dia ni ke depan semayang. Okey. Sebagai ganti imam lah. Bila dia ganti imam, adakah dia akan mukhalafah dengan tertib sembahyang dia sendiri? Kita sebut tak. Sebab apa? Sebabnya makmum ni memang ikut imam yang berdawal. Dah dapat dah satu rakaat dengan imam. Ini rakaat kedua. Bila habis rakaat kedua kan, dia baca tasyahud. Lepas tu dia bangun. Rakaat ketiga. Lepas tu rakaat keempat. Lepas tu dia tasyahud. Jadi sembahyang si makmum sebiji-sebiji macam tu imam. Pada sudut rakaatnya, pada sudut bila tasyahudnya sama. Sebab apa? Makmum masuk sama dengan tu imam. Iaitu pada takbiratul ihram. Boleh. Ketika itu yajuz, harus bagi khalifah kat belakang ni ganti tu imam. Sama ada ajad dalam makmum niatul qudwah amla. Sama ada makmum memperbaharui niat untuk mengikut imam baru ataupun tidak. Faham tu? Nah. Sama ada makmum memperbaharui niat qudwah ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in khalafa al-khalifatul imama fi tartibi salati kathaniyah aw rabi'ah aw salisatil maghribi fayajuzu in jadala al-ma'mum niyatul qudwah wa illa fala yajuz. Okey. Jadi yang tadi kita sebut makmum tu sah sahaja, okey je, sama ada tajdid niat ataupun tak. Sebab apa? Sebab makmum kat belakang ni pun yang ada 100 orang, dia akan sembahyang mereka, tertib sembahyang mereka sebiji-sebiji dengan tu imam baru. Sebab tu imam baru ni sama-sama dengan mereka masuk pada rakaat pertama dengan tu imam lama. Gitu. Jadi tidak ada perbezaan. Sembahyangnya macam biasa sampai habis. Tak, cumanya beza tadi imam lain, imam lain. Yang kedua ni lain sikit. Masalah kedua ni. Apa yang lainnya? Okey. Imam sembahyang. Imam bangun rakaat kedua. Sembahyang zuhur ni. Habis rakaat pertama bangun rakaat kedua. Allahu Akbar. Zaid baru datang belakang. Contoh Zaid baru datang belakang. Buana Ustaz Zaid datang tiba-tiba duduk belakang imam tu. Dia jalan ikut. Itu depan. Lepas tu ada ruang kosong belakang imam, dia duduk belakang imam. Gitu cerita dia. Katanya pula. Gambar-gambar tu boleh reka sendiri. Dia terbang ikut atas ke. Orang tu boleh fikir sendiri. Boleh reka sendiri. Tu. Walaupun tak berlaku, tapi sekadar nak buat contoh untuk faham, tidak ada sebarang masalah lah. Sebab al-misal ni, contoh ni tak disyaratkan betul. Nak Ustaz Fakhrul, sebagaimana Maulana Syekh Fauzi ajar, contoh tidak disyaratkan betul. Dia hanya datang untuk menerangkan situasi. Menerangkan, contoh Ja'a Zaidun. Datang tu bukan Zaid, Muhammad datang. Ikutlah Muhammad ke Zaid datang, Abu datang, tak ada masalah. Sekarang ni kita nak terang fa'il. Fa'il ni marfu'. Isim mufrad marfu' kalau jadi fa'il. Zaid tak datang, Zaid datang, ikut dia lah. Sebagai contoh tak ada masalah. Kita nak buat contoh yang tak berlaku sekalipun. Itu dalam kaedah ilmu lah. Tapi yang mauliknya bagilah contoh yang waqi'i. Itu cerita dia. Jadi kat sini, imam habis rakaat pertama dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mabuk dah aku. Imam bangun rakaat kedua. Imam bangun rakaat kedua. Barulah makmum si Zaid ni datang. Ikut imam. Lepas tu imam kentut. Imam keluar. Zaid ni boleh tak ganti? Boleh. Zaid boleh ganti. Zaid ke depan, ganti. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat para makmum masing-masing tajdid niat kedua. Memperbaharui niat kedua. Sebab tadi mereka ikut imam yang bernama Muhammad. Boleh. Kalau ikut imam yang nama Muhammad, bila habis rakaat kedua ni kita tasyahud. Tasyahud awal. Tapi sekarang ni kita ikut imam yang nama Zaid. Zaid ni lepas habis rakaat yang sedang dia buat tu, dia tak tasyahud lagi. Sebab apa tak tasyahud lagi? Sebab dia bawa satu rakaat. Solat zuhur tasyahud selepas 2 rakaat. Kawan ni bawa 1 rakaat sebagai imam. Jadi macam mana orang belakang ni nak ikut orang depan pada keadaan yang begitu? Tak. Faham tak? Sebab imam akan bangun. Imam habis rakaat pertama, dia akan bangun. Mereka kat belakang ni apa? Mereka belakang ni nak, sepatutnya mereka kena baca tahiyat rakaat kedua. Tak. Maka tajdid niat. Tajdid niat apa? Tajdid perbaharui niat ikut imam yang baru ni.
Bila dia tajdid begitu, maka imam bangun untuk sempurna rakaat kedua, makmum pun bangun sekali. Makmum tu bangun rakaat ke berapa? Rakaat ketiga. Boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Tinggal tasyahud, tidak ada sebarang masalah. Sebab apa? Dah tajdid ikut imam ni. Imam tu buat apa? Dia bangun. Aku bangun lah. Aku ikut imam ni, bukan imam tadi keluar lah. Jadi imam ni dia buat apa? Dia bangun. Aku bangun. Gitu. Sebab tu kena tajdid. Wa illa fala yajuz. Kalau tak, maka tidak boleh. Tidak boleh lah. Tidak, kalau makmum tidak tajdid niat, maka tidak boleh. Tidak diharuskan untuk istikhlaf. Nah. Gambaran seterusnya nombor 2, an yaqtadiyal khalifatu bil imam qabla hadathih. Mana tadi? Sebentar. Stuck kejap ni. Kejap. Ada kesilapan terang ni. Aduh lah. Kita tak perasan tadi. Gambaran pertama tadi apa? Okay, semula kita ulang sekejap nak habiskan. Jadi kita sekarang ni berada pada al-istikhlaf fi ghairil jumu'ah. Imam menggantikan makmum menggantikan imam pada salat selain Jumaat. Kita ada dua keadaan. Keadaan pertama ialah an yastakhlifa ay al-khalifah ba'da hadathil imam. Gambaran pertama ialah makmum ganti imam selepas imam berhadas. Selepas imam berhadas. Maknanya apa? Imam semayang, ketika sedang semayang dia kentut. Tu. Zaid tak semayang lagi ni. Kita start dengar tadi Zaid tak semayang lagi ni. Okey, tapi bila imam kentut, imam keluarlah. Zaid yang tak semayang tadi tu boleh tak ganti imam? Dia tak semayang lagi, dia nak ganti imam boleh tak? Kita sebut ada dua perincian. Kalau pengganti itu tidak mukhalafah dengan tertib sembahyang dia sendiri, maka dibenarkan. Contoh apa? Imam Allahu Akbar, baca Ar-Rahmanir Rahim, keluar dah. Maka Zaid daripada luar, jenis baca Quran pun sedap, jenis biasa jadi imam, dia pun ke depan. Nak agak orang lain takut tak jadi benda kan, dia pun ke depan. Tak. Dan dia sembahyang lah. Boleh ke tak kita sebut boleh. Sebab apa? Dia akan sembahyang sama macam orang belakang. Rentak dia tu. Harus dia ganti sama ada makmum tajdid niat kedua ataupun tidak. Satu. Yang kedua, perincian yang keduanya ialah apa?
Imam bangun rakaat kedua, imam kentut, imam keluar. Zaid dia tak sembahyang lagi. Imam keluar tu boleh masuk ganti sebagai imam. Tak? Boleh ke tidak? Kita sebut boleh juga. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat makmum tajdid niat. Tajdid niat ikut imam baru. Supaya apa? Supaya bila Zaid tu sembahyang satu rakaat. Tak? Lepas ni dia akan naik satu rakaat lagi. Makmum sepatutnya berduduk tasyahud awal. Tak? Jadi bertentangan tu. Dengan apa? Dengan imam. Kita sebut tidak ada masalah dah sekarang ni. Sebab apa? Kita sebut disyaratkan makmum tajdid niat. Jadi bila makmum tajdid niat untuk ikut imam, imam bangun rakaat kedua, mereka pun bangun juga rakaat tersebut dengan meninggalkan tasyahud. Kalau makmum tak tajdid tidak boleh. Gitu terang. Bila baca poin nombor 2 ni baru perasan atas tu salah. Yang kedua, ni yang kedua, yaqtadi al-khalifah bil imam qabla hadathi. Ni biasa berlaku ginilah. Ni biasa berlaku. Imam semayang, kita pun Allahu Akbar belakang dia. Saya belakang dia semayang Allahu Akbar. Jadi saya ikut dia sebelum dia berhadas. Saya ikut dia sebelum dia berhadas. Tadi, gambaran nombor 1, Zaid tu pergi ikut imam selepas imam tu berhadas. Zaid datang selepas imam berhadas. Imam keluar baru dia datang mari ganti jadi imam. Itu dah lalu. Sekarang ni, masalah seterusnya ni, apa dia? Imam semayang, kita pun Allahu Akbar sekali di belakang tu imam. Tak? Imam terkentut bila-bila masa sahaja, maka kita boleh ganti. Itu pun dengan syarat saya sebut. Wa inna ma yajuzu al-istikhlafu idza lam yanfaridil ma'muna bi ruknin walau qawliyan wa illa imtana'a fil jumu'ati mutlaqan wa fi ghairiha bi ghairi niyyati iqtida'. Itu pun dengan syarat apa? Dengan syarat makmum tidak buat satu rukun lain. Walaupun rukun qauli. Boleh. Faham tak? Nah. Gambarannya begini. Semayang. Imam semayang, kita pun semayang. Imam kentut, imam keluar. Kita nak ganti, boleh, tidak ada masalah. Yajuz mutlaqan. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat makmum tidak buat satu rukun lain. Mana bila habis Fatihah dengan untuk imam pertama, habis baca surah, terkentut, dia keluar. Okey, makmum semua tak rukuk lagi. Ada orang ke depan, orang tu rukuk, barulah yang lain pakat rukuk. Tu boleh. Tapi kalau ada makmum dah rukuk, maka tak boleh. Tidak boleh itu secara mutlaqan fil Jumu'ah. Tapi kalau pada selain daripada solat Jumaat, tidak boleh tanpa niat iqtidak. Kalau ada niat iqtidak juga daripada makmum, maknanya makmum tu dah rukuk dah. Imam baru ke depan, baru ganti. Tak? Dia dah rukuk. Dia sebut makmum tu boleh juga ikut imam, tapi dengan niat iqtidak. Kalau tidak niat iqtidak, tidak niat nak ikut imam baru, maka tidak sah. Wallahu a'lam. Rumit juga masalahnya. Naam. Allah Rabbi. Selesai, insyaAllah. Khair, insyaAllah. Nah, insyaAllah lepas ni, bila-bila lah esok ke, insyaAllah, apa sahur ke, kita baca solat benda pula. Kita baca solat, nak baca benda pula. Solat Jumaat habis dah. Kita baca solat jemaah pula. Nampak depan-depan ni tak baca ke tak? Tak, kita baca belakang-belakang dulu. InsyaAllah khair. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Salat jemaah lah. Jadi banyak dah selesai ni sebenarnya ni. Kita dah baca bab puasa. Kita dah baca bab i'tikaf. Kita dah baca solat sunat. Solat sunat yang secara itulah, tarawih apa bagai tu. Lepas tu secara khusus yang lebih terperinci solat hari raya. Buat satu bab solat istisqa, solat gerhana bulan gerhana matahari. Lepas tu solat Jumaat selesai. Tak. Bab jenazah pun dah selesai. Jadi kita nak baca apa ni? Lepas ni bab jamaah. Muka surat 289 insya-Allah taala, bab jamaah. Syurut syarat sah jemaah. Tak. Masalah a'dzar takhallufil ma'mum anil imam
uzur-uzur Jumaat dan juga jamaah. Panjang jugalah. Orang yang lebih berhak menjadi imam, sunat-sunat jamaah. Lepas tu habis, panjang juga. Lepas tu kita baca solat musafir pula, solat jamaah pula. Habis tu kita bacalah buat zakat ke, buat haji ke, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terima kasih sudi mendengar. Rakaman yang saya buat ni boleh tengok kat Facebook, boleh kat YouTube pun boleh. Saya ada upload, sentiasa upload di YouTube. Jadi boleh dengar sambil-sambil bawa kereta balik kampung tu. Tak? Ataupun sambil-sambil tengah tunggu orang rumah beli baju raya. Pilih saja 3-4 jam, beli selai je. Tak? Kita dengar ceramah ni. Dan ikutlah bila-bila masa sahaja. Tak? Waktu-waktu free. InsyaAllah bermanfaat. Kalau ada sebarang teguran, sebarang komen, ada benda yang saya terlepas cakap ataupun fakta yang salah, boleh PM dan bagi tahulah. Jangan viral dulu. Sebab bila viral ni dia akan jatuhkan reputasi. Sebagai ustaz saya nak jagalah reputasi tu supaya manfaat saya, pengajian saya kekal, ada orang follow. Tapi kalau dah jatuh reputasi, takut bimbang tak ada orang dengar lah. Kita tak nak benda tu. Sebab kita mengajar ni nak bagi orang dengar, bukan sesaja bercakap dengan handset. Tak, tu tujuan utamanya, supaya orang lain dapat manfaat, insya-Allah. Naam, faham tu? Jadi ada sebarang masalah, sebarang kesalahan fakta, boleh tegur je, tidak ada masalah. Macam saya sebut banyak kali, saya akur dengan fakta. Kalau apa yang saya sebut tu salah, boleh bawa kitab, boleh sebut fakta yang lagu mana, saya akur, angkat tangan. Sebab kita akur dengan autoriti ulama. Orang lain tu cerita orang lain lah. Dia nak ingkar, dia nak sombong tu orang lain. Saya bukan macam tu. Saya biasa kalah dengan autoriti ulama. Bawa Imam Bajuri, bawa Syekhul Islam, bawa ni, angkat tangan. Tak, sebab kita mengaji, kita tahu kadar kita tahu kadar ulama kita setara mana. Yang telah infak hidup mereka untuk ilmu. Macam doktor lah. Saya sebut doktor tu sebab bini aku doktor. Doktor dia sangat menghargai pakar dalam bidang tu. Sebab dia tahu nak jadi doktor dia dah 6 tahun. Lepas tu kena HO pula 2 tahun. HO tu macam nak gerak kerjanya. Sampai ada yang resign apa semua bagai. Begitu juga kita ustaz ni. Bila kita mengaji, kita baca kitab kisah ulama, kita tahu ulama ni bukan boleh main. Jadi orang yang infak segala apa yang dia ada untuk ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan kalah dan kita akan akur dengan perkataan-perkataan ulama yang muktabar. Jadi itu saya punya nasihat lah. Tidak ada masalah, insya-Allah khair. Cukup sekadar tu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.